Vida, pulangkan wang kami. Seramai 41 orang ditipu. Kami ada tanya di media sosial semasa dia buat live berkenaan wang kami, namun kami dimarahi dan tidak dilayan. Paling dikesali apabila dia buat tidak tahu berkenaan wang kami. Ini antara keluhan sebahagian pelabur skim pelaburan mata wang kripto milik Datuk Seri Vida iaitu Vida Coins, DSV Crypto Club, LUX Galaxy, and V1 Profit Galaxy. Seramai 41 orang mangsa itu tidak mampu lagi bersabar dan bertindak mengemukakan tuntutan kerugian berjumlah 59 juta terhadap usahawan kosmetik berkenaan dalam satu bidang media di sini semalam. Mereka mendakwa Vida atau nama sebenarnya Hasmizal Osman gagal memberikan keuntungan yang dijanjikan serta mengembalikan wang pelaburan yang dibuat sejak 2018. Tambahan memburukkan keadaan, Vida dan pembantu peribadinya yang dikenali sebagai Dila bertindak menyekat panggilan dan mesej WhatsApp. Mereka masing-masing buat tidak tahu dia boleh derma dan sedekah, tapi kenapa enggan pulangkan wang kami? Tolonglah, kami perlukan wang untuk meneruskan kehidupan. Sudah 5 tahun kami menunggu tapi tiada apa yang ditunaikan. Malah semua kaki tangannya mengelak untuk jawab mengenai pelaburan itu dan tidak tahu di mana Vida berada, kata mereka. Mereka turut memfailkan saman terhadap Vida di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersama 3 lagi rakan kongsinya yang menjalankan Vida Coin. Peguam yang mewakili semua plaintiff iaitu Muhammad Izwan Azmi dari Tetuan Izwan Maz Nizah Kamil and Associates berkata, writ, saman dan penyataan tuntutan sudah diserahkan kepada Vida selaku defendant pertama pada 15 Disember tahun lalu di Empire Beauty DSV Angsana Mall Ipoh, Perak. Pada Ogos 2018, mangsa membuat pindahan wang ke syarikat-syarikat milik Vida dan menurut representasi oleh pihak defendant iaitu Vida dan lain-lain mendakwa Vida Coin adalah sah dari segi undang-undang, ada kelulusan Suruhanjaya Security Malaysia SC, Bank Negara Malaysia dan agensi lain. Namun, pada 29 Ogos 2019, SC mengemukakan Vida Coin dimasukkan ke dalam senarai amaran pelanggan agar tidak membuat pelaburan. Sehubungan itu, jika Vida gagal membuat bayaran, kemungkinan tindakan akan diteruskan, termasuk muflis selain rumah dan harta disita, katanya. Izwan berkata, di antara pelabur-pelabur terbabit ada yang memasukkan sekitar RM68,000 dan RM59,000 dan juga bukan sahaja sekitar Malaysia tetapi juga dari Singapura. Walaupun mereka berada di luar negara, menerusi promosi dan publicity yang dibuat di media sosial membuatkan mereka tertarik untuk melabur. Namun, selepas Vida beberapa kali berjanji untuk pemulangan dan gagal berbuat demikian, mereka akhirnya tampil memilih tindakan mahkamah, katanya. Dalam pada itu, Muhammad Izwan berkata, writ saman dan penyataan tuntutan itu juga turut diiklankan di akhbar berita harian bertarikh 10 Februari lalu. Atas perintah mahkamah berikutan, ia tidak dapat diserahkan kepada 3 lagi defendant yang lain. Tarikh pengurusan kes juga ditetapkan mahkamah pada 4 November 2022, 17 November 2022, 19 November 2022, 4 Januari 2023, 18 Januari 2023, 14 Februari 2023 dan 27 Februari 2023 lalu. Bagaimanapun, semua defendant gagal menghadirkan diri pada semua tarikh yang dinyatakan, katanya. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan 20 Mac ini untuk memaklumkan status kes terkini selain memfailkan permohonan tafsiran kos oleh pihak mahkamah. Mangsa-mangsa antaranya berkata mereka membuat pelaburan itu kerana percaya dengan jenama milik Vida, malah ada yang mengeluarkan simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Seorang mangsa, Yuni Astuti Sutrisno, 42 tahun, mendakwa dia melaburkan wang sebanyak RM61,380 bersama suaminya dan masih berharap agar mendapat kembali wang terbabit. Wang ini sangat besar nilainya kerana suami kini bergelar orang kurang upaya OKU. Saya perlukan wang itu balik. Saya harap ada jalan untuk mendapatkan wang ini, katanya. Pada
Ogos 2018, mangsa membuat pemindahan wang ke syarikat-syarikat milik Datuk Seri Vida, dan menurut representasi oleh pihak defendan iaitu Vida dan lain-lain mendakwa, Vida Coin adalah sah dari segi undang-undang, ada kelulusan Suruhanjaya Security Malaysia SC, Bank Negara Malaysia dan agensi yang lain-lain. Pada 29 Ogos 2019, Security Malaysia ataupun SE mengumumkan Vida Coin dimasukkan ke dalam senarai amaran pelanggan agar tidak membuat pelaburan. Seramai 41 orang mangsa itu tidak mampu lagi bersabar dan bertindak mengemukakan tuntutan kerugian berjumlah RM59 juta terhadap usahawan kosmetik berkenaan dalam satu bidang media di sini kemarin. Mereka mendakwa Vida atau nama sebenarnya Hasmiza Osman gagal memberikan keuntungan yang dijanjikan serta mengembalikan wang pelaburan yang sejak dibuat 2018, 5 tahun yang lalu. Mereka masing-masing buat tidak tahu Datuk Seri Vida boleh menderma dan bersedekah, tetapi kenapa enggan memulangkan wang mereka? Tolonglah mereka, bantulah mereka.